اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Okay. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, sekejap kita part live hari ni. Saya duduk menunggu petang ni. Subhanallah, diizinkan. Oh, dah live ke? Nampak ke sekarang ni? Ke macam mana? Ke belum nampak lagi? Cuba komen sikit siapa yang dah nampak saya live sekarang ni. Dah nampak ke? Okey, baik. Kalau dah nampak, boleh bagi respon. Nurlinda Jamal. Ya, baik. Sambil-sambil saya buat kerja boleh. Kita live sekali. Sambil-sambil kita dengar Abang Adam punya sharing. Semalam saya rasa terkilan lah sedikit ya. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik untuk saya. Saya terlepas live semalam mengenali diri anda. Hari ni kita buat finale mengenali diri anda dan syukur Alhamdulillah ramai sangat yang beri feedback yang sangat positif. Terima kasih you guys, ahli syurga semua yang beri feedback yang sangat positif. Saya nak tahu siapa yang dah jawab soalan-soalan Abang Adam itu. Abang Adam ada bagi soalan.
Okey, nampak, syukur. Nur Afza, okey. Siapa yang dah, terima kasih Miss Zila. Siapa yang dah share boleh tekan done share. Thank you so much kerana bagi respon pada saya. Alhamdulillah hari ni kami di office memunggah-munggah barang lagi. InsyaAllah nanti kalau office kita dah buka secara rasmi, nak jemputlah ramai-ramai datang ke butik Muhaya Magical. InsyaAllah doakan ya. Dan boleh saya tahu you guys tengah menonton dari mana? Pulang tengah balik kerja ke apa ke? Ziazi, okey. Salmia, okey. Salmia selalu nampak. Nur Azfa, okey. Ain Zainal, Misi Zina Comel, Comemu, Nur Kamara Zaman, Nur Azlina, okey. Marzia, thank you yang dan share. Alright. Jadi siapa yang belum lagi bersama kita boleh tak tekan, boleh tak share ataupun tag kawan-kawan kita yang belum lagi berkesempatan untuk live dengan kita hari ni. Okay. Alright, semua dengar ya. Saya dari Kuala Pilah, Salmia. Baik. Nur Azlina, terima kasih share. Nening, terima kasih. Alright. Hari ni kita nak bersama dengan Abang Adam untuk kita tengok kenali diri. Final lap. Melaka clear. Syukur Alhamdulillah. Siapa sini? Dari Sendayan Negeri Sembilan. Ain Zainal, Sendayan yang ada kawasan perumahan baru tu ke? Baik, tengah drive nak balik ke rumah dari tempat kerja. Syuhada Subki. Okay, elok. Yang mana drive dari tempat kerja, elok ya, memandu. Sambil anda live dengan Abang Adam ni, kita dengar sama-sama. Selamat. Oh, dah selamat sampai. Sila bayar ni Wang Ufti. Siapa ingat lagi Wang Ufti? Kalau korang ingat sejarah lah. Shah Alam clear. Bagus orang Shah Alam. Orang Shah Alam boleh share dengan orang Shah Alam. Lah ada tu. Okey, Salmia. Syukur. Alright, jom kita share ramai-ramai. Semoga petang kita dapat manfaat. Siapa dah share, syukur. Alhamdulillah. Baik, apa kata kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, okey. Baik. Saya pernah tengok rumah-rumah kat Sedayan tu, cantik. Sedayan berangin, tempat dia banyak angin. Alhamdulillah petani boleh join, semalam tak dapat join. Kerja Rozana, alhamdulillah tahniah. Aziz, Putrajaya Persi mana? Awak tugas sebagai apa? Subhanallah, saya tengok banyak feedback kepada Abang Adam yang ambil nota. Tahniah yang ambil nota. Sangat bagus lah you guys ambil nota, ambil cakna tentang apa yang Abang Adam fungsikan ni. Sebab apa? Ilmu yang Abang Adam bagi ni bukan ilmu yang sembarangan. Saya boleh katakan bahawasanya seorang leader macam Abang Adam yang menerajui sebuah syarikat yang telah mendapat pelbagai award. Syarikat ialah pada saya klien-kliennya daripada international, daripada Brunei, Singapura, Thailand, dan saya dapat tahu ada datang semata-mata daripada Turki. Jauh lah mereka datang dan dapatkan khidmat PMELC dari mana syarikat seperti Abang Adam ataupun PMELC ni, Prof Muhaya Eye Laser Center adalah satu syarikat yang sangat besar dari segi maksud saya daripada segi statusnya, sebab dia adalah satu syarikat yang memberikan khidmat terbaik dan telah memenangi pelbagai award lah. So Abang Adam ni saya lihat dan saya faham, saya kenali beliau sebagai seorang life and business coach. Dan kalau dengan Abang Adam ni, kalau hati you tak kuat kalau you tengok live ni, dia dah sehabis kata orang tu tidak bertegas. Dia bukan garang, dia bertegas. Maksudnya kalau you jumpa dia one to one, kalau pasal kerja, you tak boleh nak, you kena fahami perasaan. You kena fahami ini fact dan ini feeling. Abang Adam sangat jelas, dia punya direction sangat crystal clear, dan semua tim di dalam PMELC difahamkan ada misi kerjaya. Bukan setakat kerja, ambil gaji, balik. Tak, dia orang ada misi kerjaya. Apa mereka nak buat? Apa lagi growth yang dia orang nak? So you guys yang bekerja, ada tak pernah berbincang dengan majikan atau majikan datang tanya, okay, Nurli, Rozana barangkali, ataupun Misi Zila Comel,
pernah tak berbincang dengan majikan anda bahawa sekian tahun anda akan naik pangkat seandainya anda capai sekian KPI, sekian KPI, sekian KPI. Begitulah Abang Adam, sangat jelas, sangat clear. Dan kalau saya tengok dari segi beliau menguruskan syarikatnya sangat profesional, dan syarikat yang Abang Adam menguruskan di PMELC ni adalah syarikat yang saya kira dia punya touch adalah, kalau kita tengok company-company international, company-company yang Mak Saleh, Jepun, macam itulah treatment dia. So you guys, banyak benda yang saya nak belajar dengan Abang Adam. Saya bersyukur sangat-sangat. So you guys, saya rasa kita patut bersyukur, sama-sama ucapkan Alhamdulillah, syukur sangat Allah bagi kita peluang belajar daripada seorang yang macam Abang Adam tu, CEO dan juga leader, coach, life coach dan business coach yang sangat luar biasa. Subhanallah, beri manfaat pada ramai ummah. Kita doakan Abang Adam terus istiqamah, bantu kita yang jarang-jarang ataupun mungkin tak pernah. Saya tak pasti berapa ramai sini yang dah pernah pergi NLP punya training. Siapa sini yang dah pernah pergi training leadership yang international, yang mahal-mahal? Boleh share sikit? Siapa sini biasa pergi training NLP ataupun pernah dihantar untuk training ke peringkat yang tinggi di luar negara barangkali? Boleh respon tak? Okey, baik. Alright, Intan Izura, terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Nur Hidayah, Alhamdulillah, syukur dapat ilmu mahal. Moga Allah kurniakan kesihatan rezeki melimpah ruah untuk Mr. Adam sekeluarga. Amin. Terima kasih Hidayah, doa yang baik. Nur Kamara Zaman, Alhamdulillah, syukur dapat join live ini. Nurli, amin. Terima kasih semua. Okey, baik. Jadi kita akan bersama dengan Abang Adam sekejap je lagi. Tak sampai lagi seminit, insyaAllah kita akan bersama dengan Abang Adam. Jadi saya nak tahu you guys semua dah bersedia ke belum? Sediakan buku. Ini dia, sediakan buku. Kena ada dan nota. Pennya untuk kita ambil nota dan apa saja yang Abang Adam kongsikan kita kena take note. Dan Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan mengenal pasti secara final lap ni siapakah diri kita sebenarnya. Foto yang terlepas kita ada repeat ataupun replay di YouTube. Alright, tak pernah belajar NLP kat online je 3 tahun lepas. Okey, baik. Tak apa Salmiah, insyaAllah hari ini kita akan dapat belajar dengan Abang Adam. Life and business coach yang luar biasa, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay, kalau you guys nampak tak apa yang ketuk Dom tulis ni, Abang Adam INSEAD. Nanti saya tanya apa tu INSEAD. Certified Executive Coach, Certified Team Coach from Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching, ambil kau MGSCC. Lepas tu Master Neuro Linguistic Program NLP, Master tau. Certified NLP Life Coach, ambil. Master Timeline Therapy Practitioner, subhanallah. Founder and CEO of Prof Muaya Eye and LASIK Center PMELC. Nanti saya nak tanya INSEAD ni apa? Accredited Hypnosis Trainer. Wow, Abang Adam boleh pukau kita ke? Tanya Abang Adam. Abang Adam boleh memukau. Mana tu Abang Adam? Saya pukau. Wahai sekalian rakyat Malaysia. Kecil tulisannya. Saya dah baca dah. Oh, kecil tulisannya. Abang Alif boleh besarkan tak? Boleh besarkan tak tulisan tu? Dia tak nampak lah Abang Alif. Besarkan sikit. Abang Alif kita ada tak? Sekejap. Mengintai dia. Dia Abang Alif satu. Ada. Abang Alif ada. Abang Alif nanti besarkan. Nak tengok Abang Alif? Ceng-cereng. Ceng-cereng. Itu Abang Alif. Dia tengah duduk buat kerja. Dia kat sana. Saya kat sini. Office kita tengah buat penambahbaikan. Okey, hari ini live bersama dengan Mr. Adam Chandran, Seri Impak Minda D10. Kenal tak seperti anda, kita semua gunakan ilmu. Bagus awak Akram. Okey, terbaik. Okey guys, sediakan buku nota. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Abang Adam. Syukur Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tentang Abang Adam? Korang kenal tak Abang Adam ni siapa? Kenapa nama Abang Adam tu nama Abang Kenapa nama Abang Adam ada Adam Chandran?
Kenapa tak macam Talib Chandran kan? Kenapa nama Abang Adam ada Adam Chandran? Siapa tahu? Ha. Tahukah anda bahawasanya Abang Adam bukan seorang Melayu? Daredi, Marzia, Rahmah. Siapa boleh jawab? Tuan Azma, Tuan Mat. Okay. Beliau mualaf since 2009. Bagus Hidayah, awak ni sangat cakna. Okay. Beliau mualaf since 2009 ya. 2009 kita buat apa masa tu? Kalau 2009 sampai sekarang dalam 11 tahun. Subhanallah, Allah tu maha adil, maha kaya raya. Siapa yang berkehendak menginginkan perubahan 11 tahun mengenal Islam, perubahan yang drastik yang Allah berikan ya. Kadang-kadang kita dah okey, baik. Sedang kita sebagai Islam yang sejak lahiriah ni, sejak lahir dan Islam dah berpuluh-puluh tahun, kadang segan dengan Abang Adam. Nening. Ya, betul Nening, tepat sekali. Apakah anugerah yang Abang Adam pernah dapat? Okey, saya Google kat sini sekarang. Kita Google sama-sama Soba. Okey. Soba 2019. Wow. Soba, dia tutup dah. Okay. Soba, S-O-B-A. Wow. The Star Outstanding Business Award. Haha. Ini international ke? Wow. Baru tahu. Menantu bonda Habi Dotania. Tepat sekali Intan Izura. Anugerah Soba 2018. Mari kita tengok. 2018 ya. Soba. Soba ni adalah bukan Soba dan Soba tu Sabau. Itu bersabau. Ini Star Outstanding Business Award winner. Oh Masya Allah. Sebarangan orang boleh membawa pulang award ini ya. Award ini adalah award yang sangat luar biasa. Okey, ni apa ni? Wow, mana awak ambil ni? Okey, saya baca Nur Akram tulis. In 2014, I took a bold step by living a successful corporate life in one of the biggest consumer multinational company and set up an ophthalmology center that focuses on refractive procedures and retinal diseases. The company vision is correcting your sight and improving your vision in life. Dia baru dapat menang tahun 2018. Wow, Masya Allah. In my free time, I like to do one-to-one coaching and mentoring INSEAD MBA student in topics related to entrepreneurship, go to market strategy and family business and etc. etc. Korang kalau nak belajar bisnes secara profesional, macam orang Jerman, macam orang Jepun buat bisnes, macam Mak Saleh buat bisnes, pergi jumpa Abang Adam. Sekali banyak syarikat-syarikat korporat dah mula mencari Abang Adam. Abang Adam dah membuka sedikit ruang. Sebelum ni Abang Adam tidak begitu keluar very fokus pada PMNC. Alhamdulillah hari ni rezeki kita Abang Adam dah berhajat untuk berkongsi ilmu. Jadi saya haraplah kawan-kawan saya semua ni yang live dengan saya ni ambil perhatian, take note apa yang Abang Adam kongsikan ni sangat luar biasa ya. Itu dia keluar lagi Abang Adam punya notification kat situ. Saya tak pasti Abang Adam dah ada ke kat sini bersama kita? Assalamualaikum. Alright. Orang ini nantikan sudah muncul. Subhanallah. Apa khabar Talib? Dah sihat dah? Saya sihat sangat-sangat. Looking forward petang ni. Talib ni suspend tiba-tiba wujud semalam. Sangat membantu. Saya terkejar-kejar tadi. Masya Allah. Subhanallah. Syukur Alhamdulillah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengatur. Terima kasih. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengatur.
No, don't thanks me. Thanks to everybody yang tak sabar. Saya pun sama excited dengan diorang. Thanks to you for spending your time. I know Abang Oh, Adam my pleasure. at your level, katalah at your level, if I were you, I will focus on my things lah. Saya buat apa I pergi spend masa pergi nak bercakap dengan orang. You guys nak, you pergilah bayar training. Pergi sikit training yang international, pergi 3-4 hari, bayar hotel mama semua kan. But I think Abang Adam punya vision is very clear. Abang Adam nak kongsi Masya rezeki, ilmu. InsyaAllah Allah nampak, Allah tahu. Ibarat kisah macam burung yang cuba nak memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Sebab ketika itu masa Nabi Ibrahim, ketika kaumnya nak membakar Nabi Ibrahim, raja tu kata buat api yang paling besar sebab aku nak tengok biar sampai kita tak boleh beza debu abu dengan bakaran rentungan si Ibrahim ni. Maksudnya api besar menjulang-julang kan. Tiba-tiba ada seekor burung pipit datang kecil burung tu pergi ambil kutip air, dia cuba padamkan api tersebut kan. So jadi orang lain kata apa benda kau buat kerja sia-sia kan. Tapi burung ni kata dia very clear. Dia kata memang mungkin kalau kau tengok api yang besar tu dengan apa yang aku buat ni nampak macam sia-sia, tapi Allah melihat usahaku. Betul. Masya Allah. Betul. Allah yang maha melihat. Allah maha mengetahui bahawa sedia syukur Alhamdulillah. Guys, saya nak you guys semua ambil peluang ni habis-habisan, belajar habis-habisan, tanya soalan. Ingat bonda kata apa yang mendagang nombor award tu, dia tanya soalan. Mak dia tanya what kind of question that you ask to your teacher. Hari ni kita kena tanya Abang Adam soalan yang luar biasa. Okay, baik. Jadi Nur Hidayah kata Abang Adam luar biasa sama dengan bonda dan keluarganya. Orang yang hebat kan dikira dengan orang yang hebat juga. Macam phone bonda ada beri dapat. Syukur Alhamdulillah. Baik, jadi Abang Adam, I'm going to leave the floor to you. Okay. I'm going to daripada luar dan nanti apa-apa saya akan masuk dan tanya soalan. Boleh Abang Adam? Boleh sangat. Sihat dah sihat dah? Terbaik Abang Adam. Sihat luar biasa. Masya Allah. Tahniah. Alhamdulillah. Okay. Silakan Abang Adam. Alright. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Semua sihat Dah 3 hari dah saya dengan you all. I think live. Tak dapat lagi sahabat-sahabat daripada Kota Baru ataupun Gopeng Perak Kalau ada sila sikap hi lah ya. Okey. Dan sebelum kita mengulang kaji pelajaran kita, eloknya kalau sahabat-sahabat yang nak share ni, kita bagi mukadimah dalam sharing kita ni. Sebab bila kita share tanpa mukadimah, mungkin ada sahabat kita tak kenal pun apakah topik yang ingin kita bincangkan pada hari ni dan juga mungkin hari-hari sebelum ni. Jadi seeloknya kita cakaplah, kita tengah berbincang tentang impak minda, kita mungkin tengah bercakap tentang ilmu kehidupan, kita mungkin tengah bercakap tentang NLP programming dan sebagainya ya. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru kenal saya baru share benda-benda personal ni pun ataupun benda yang berkaitan dengan family NLP pekerjaan ni dalam setahun inilah, tak silap saya ya. Jadi kalau kalian nak mendapatkan some of my sharing, please join my Instagram. Banyak jugalah sharing yang saya buat tentang anak-anak saya. Oh, Cik Haslina, Ibu Lina, Ipoh Perak. Masya Allah. I really miss my kampung. Sebenarnya saya nak pergi jenguk my ibu saudara. Dia baru kematian suami. Dia duduk kat Gopeng. So tak sabar jugalah nak pergi mungkin hujung minggu ni. Okay, anyway, so when you share, please share dengan memberi topik lah, apa topik yang ingin kita kongsi pada hari ini supaya bila sahabat kita melihat topik tersebut, dia tergerak hati untuk mendalami ilmu ini. Seperti yang saudara Talib kita telah cerita, saya ingin berkongsi bukan setakat ilmu sahaja, insya-Allah saya juga nak berkongsi pengalaman saya ya. Sebab seperti yang saya ulang banyak kali, knowledge is not a power unless you practice it. So therefore knowledge is just a potential power ya. Di kala mana bila kita dah praktis, kita dah praktikkan apa yang kita tahu, bila kita amalkan, kita berjaya, kita gagal, insya-Allah dia akan jadi power lah ya. Knowledge is power when you practice them ya. Not
It's just a potential power when you don't practice them. Okay, so alhamdulillah, sihat Puan Nurlinda. I know you are a parent, so one of the reasons saya nak share benda ni pun dia berkaitan dengan parenting juga. Masya Allah, tabarakallah, saya mendapat knowledge ni sebelum saya mendapat anak pertama saya, Nur Yasmin Chandran. Saya sangat bersyukurlah sebab adanya knowledge NLP ni, dia menjadikan saya seorang yang lebih peka semua kesilapan saya, semua kelemahan saya, dan juga pada waktu yang sama saya juga mengenal diri saya dan mengenal tentang kekuatan diri saya, yang mana saya menggunakan kekuatan tu untuk menjadi seorang ayah yang baik, insya-Allah. Perjalanan ini masih lagi jauh. Jadi kepada semua sahabat-sahabat kita, if you are a parent, alhamdulillah. And if you're not a parent yet, masih lagi single ataupun belum lagi berkahwin, this would be a very good opportunity for you to improve yourself. InsyaAllah, when ditakdirkan untuk berkahwin, you are ready as a human being. You be a better partner to your spouse. InsyaAllah, a good parents to your anak-anak lah, bakal anak-anak. Therefore, I really expect all of you, expectation saya ialah that all of you share this kepada semua sahabat-sahabat you all, memberi mukadimah ataupun topik kita tengah belajar tentang impak minda, the power of our brain. Ya, kita tak nampak kita nampak mata kita, kita nampak hidung, kita nampak muka, tetapi kita tak pernah akan nampak minda tu. Minda tu ibarat perkara yang terlindung tetapi sangat hebat sangat hebat power dia. Jadi inilah ilmu yang kita nak belajar pada hari ini. Dan kepada sahabat-sahabat, okey, saya nak menjawab soalan ataupun komen sahabat kita daripada mana ni? Oh, e-typing Perak. Kak Ila, apa khabar Kak Ila? Okey. Abang Adam, ilmu mengenal diri ni sesuai ke untuk kanak-kanak 6 tahun? Oh, mungkin ada cara lain. Saya impress tengok anak Abang Adam. Mohon share ya. Puan Nodi, itu semua knowledge yang kita belajar pada hari ni dan juga sebelum-sebelum ni ialah tentang diri kita, bukan untuk orang lain. Sebab falsafah hidup kita ni ibarat kalau kita menjadi orang yang baik, semua yang berdekatan dengan kita akan menjadi baik. Dalam konteks yang sama, saya sangat teruja bila saya membaca quotation ataupun ayat-ayat petikan daripada Jalaluddin Rumi, kan, ahli falsafah, a poet, a Islamic scholar yang sangat-sangat hebat orangnya. Beliau berkata, the universe, it is not outside you. Dunia ini bukan terletak di luaran. You look inside yourself, everything that you want, you already are. Boleh faham Saya ulang lagi sekali, ini ialah untuk menjawab komentar ataupun soalan daripada Puan Nodi Nordin. Beliau bertanya, adakah sesuai untuk umur 6 tahun? Seperti yang saya cakap, apa yang kita belajar ni ialah untuk kita mendapat impaknya dahulu. Semoga dengan segala yang telah kita buat, kita akan memberi impak yang besar kepada semua orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kenal dan sebagainya. Jadi apa yang Jalaluddin Rumi berkata, the universe, tulis kalau tak pernah dengar Jalaluddin Rumi ni, dia seorang yang sangat bijak lah. Saya rasa hikmah yang beliau ada ni melangkaui waktu yang beliau ada ketika tu. Ini kan zaman purbakala kan. It's a very ancient time and apa yang beliau cakap ni dia timeless timeless. Bagi saya orang yang sangat bijak lah. Bukan semua orang diberikan kemampuan seperti ni kan. Jadi saya ulang balik quotation beliau. The universe is not outside you, ya. Dunia bukan ataupun universe lah, ya. Kita faham kan universe tu. It is not outside you. Look inside yourself. Everything that you want in, you already are. Jadi selama perbincangan kita, perkongsian kita ialah untuk mencari diri kita, untuk kenal siapakah diri kita. Inilah tujuan kita share selama 3 hari ni. Please sahabat-sahabat sekalian, saya memohon sangat you all share kepada semua sahabat-sahabat you all, orang-orang yang you sayang. Sebab dalam dunia Tuhan ni, dalam dunia yang Allah kurniakan ni,
kita rugilah kalau kita dapat ilmu ni, kita satu tak praktik, kedua kita tak share. So please share ya. Nanti saudara Alif kita yang bekerja di belakang tabir, dia akan hantar semua IG. Senang aja, nama saya tu kan Adam Chandran, tu dia ada titik kat tengah-tengah, adam.chandran. So you can follow me. Banyaklah share-share tentang anak-anak. Actually saya sangat passionate benda ni. Saya tak pernah terfikir yang saya akan buat kursus macam ni. Saya started dengan cerita tentang anak-anak sebab tujuannya ialah untuk membantu keluarga saya. Sebab adik-beradik saya ramai, saya mengharapkan jika saya berdakwah sebegini, mungkin mereka akan mendapat hikmah dan sebagainya. Secara tak langsung saya juga ingin membantu sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat luar yang saya tak kenal. Okay, Cik Nur Ikram Alauddin telah pun recap. Thank you so much. Masya Allah, tabarakallah. May Allah reward you more. Yeah. The universe not outside of you. Look inside yourself. Everything that you want, you already are. That's right. Perfect. You all can search macam-macam lagi Jalaluddin Rumi punya quotation ni. It really inspire me a lot. Saya tak sabarlah nak belajar jadi macam beliau supaya kita sentiasa berubah ya. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, minta maaf sebab saya nampak ramai sahabat-sahabat wanita Masya Allah, tabarakallah. Ini mungkin bakal-bakal ibu yang akan melahirkan khalifah-khalifah yang hebat dunia akhirat Tetapi saya agak terkilan jugalah sebab tak ada saudara lelaki ke kat sini. Saya seorang je lelaki ke ataupun memang semua saudara-saudara kita kat sini semuanya wanita-wanita Kenapa saya bertanya begini? Sebab bagi saya hidup ni ialah sinergi antara lelaki dan juga perempuan, yang mana dalam partnership keluarga kita kena bergabung. Kita kena bergabung untuk saling melengkapi. Jadi eloknya kalau you all boleh mengajak sahabat-sahabat saudara lelaki you all, your husband, your father, your brothers. Nur Akram Alauddin, Masya Allah, minta maaf saya ni rabun dekat dah lah maklumlah umur 43 tahun, memang tak nampak. Saya kena tengok besar-besar Saya punya font ni semua ni memang besar-besar lah. Saya minta maaf adik Nur Ikram. Okay, jadi kalau ada please ajak lagi. Oh, Azwan, Alhamdulillah. Okay, you know it's very important that we all collaborate with our brothers in Islam, kepada saudara-saudara lelaki kita, sebab kesian kalau kita si ibu mempunyai ilmu ini, si ayah tak tahu. Jadi susah kita nak collaborate. Ya, jadi sebagai lelaki kita mempunyai visi kehidupan, iaitu bagaimana kita nak memimpin keluarga kita. Apakah misi kehidupan kita? Apakah visi keluarga kita? Contohnya visi saya ialah membawa keluarga saya ingin ke syurga. Ya. Jadi misi saya ialah apa? Harus mempunyai ilmu, harus mengamal ilmu, harus muhasabah diri tatkala saya melakukan kesilapan, dan sentiasa improve from day to day and saling bekerjasama dengan saudara-saudara yang ada di sekeliling lah. Jadi if you are all have an husband, if you all have a brothers, please invite, sebab saya teringin sangat nak share semua ni kepada sahabat-sahabat my brothers in Islam I really love all of you to also have this knowledge. At least kita punya perjalanan ni kita dapat meringankan kita punya isteri. Sebab bila kita tepuk tangan kan, satu tangan dia tak akan berbunyi tau. Kita kena tepuk dua tangan baru dia berbunyi. Maksudnya si ayah, si ibu kena bertepuk. So please share please share. And please masa sharing tu please letak title inilah siri Impact Minda. Kepada sahabat-sahabat kita yang telah pun mengamalkannya, kita akan berkongsi sedikit-sedikit. Dan kepada saudara-saudara baru kita semua ni, kita tak pernah dengar untuk tak pernah dengar, ini kali pertama kita dengar. No worries sebab saudara Alif kita telah banyak share tentang saya punya personal FB page, saya punya Instagram page, saya punya official YouTube page. Saya baru je start, memang tak ramai orang. tak ramai sharing pun. Itu yang saya selalu meminta saudara talib kita
mendoakan saya supaya saya istiqamah. Sebab personality saya ni, I am quite an introvert. Kepada yang pernah dengar siri impact pertama saya dengan Saudara Talib masa MCO dulu, saya pernah cakap tentang personality sedikit sebanyak lah ya. Kita ni mempunyai filtering berbeza ya. Contohnya hari itu Saudara Talib bertanya bagaimana kalau kembar tu mempunyai natijah yang berbeza. Ya betul, sebab setiap kita dilahirkan dengan internal representation yang berbeza. Kita ada audio, kita ada visual, kita ada kinestetik, gustatory, audio factory, hidung, mulut dan sebagainya. Memang berbeza walaupun genetik sama. Jadi cara kita menafsirkan maklumat, cara kita membina personality kita memang berbeza daripada seorang ke seorang. Jadi saya ni, saya nak share lah secara rahsianya, saya ni seorang yang introvert. Jadi apa yang saya buat ni adalah perkara yang mungkin tidak comfortable, tapi Alhamdulillah dah sampai ke siri ke-10. Jadi saya sangat bersyukurlah Allah memberikan saya peluang untuk bercerita, berkongsi ilmu supaya semua yang kita mendengar ni insya-Allah kita amalkan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan dalam perjalanan ni, dalam perjalanan untuk mendapat ilmu ni, satu perkara yang saya kena cerita, kita harus sabar dengan mengamalkan ilmu ni. We cannot expect to have immediate results sebab apa? Seperti yang saya telah share sebelum ni, the unconscious mind, perkara yang tak nampak dalam akal kita ni telah pun terbenam bertahun-tahun ya. Jadi apa yang kita tengah buat ni ialah untuk mengeluarkan sedikit sebanyak dengan muhasabah diri, dengan mengenal diri, dengan sesi-sesi kita dalam 3 hari ni ya. Therefore it takes time, be patient ya, because success awaits for those who are patient. Saya suka dengan surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebab dalam hidup saya ni pun bukannya smooth banyak pancaroba dalam hidupan ni, dan alhamdulillah dengan kesabaran. Pada mulanya memang tak sabar. Sebagai manusia ni kita memang dilahirkan dengan kekilafan yang tak sabar Jadi dengan adanya ujian-ujian dalam kehidupan, saya banyak belajar tentang siapakah diri saya ni, apakah kelemahan saya, kekuatan saya. Saya banyak berilmu ya. Tahun ni saya 43 tahun. Saya rasa secara seriusnya saya mendalami ilmu NLP ni sebelum anak saya yang pertama lahir. Tetapi sebelum tu saya dah banyak baca buku-buku NLP. Tetapi it doesn't really make sense sebab ilmu ni agak payah untuk kita faham kalau kita hanya baca melalui buku. Jadi alhamdulillah sebelum anak saya yang pertama tu lahir, saya rasa it just come in time That's why itulah yang dikatakan when the student is ready, the master is ready kan. Jadi saya rasa Allah telah memperlengkapkan diri saya untuk menjadi seorang ayah yang mungkin lagi baik sebelum saya mendapat ilmu ni lah. Therefore kena sabar sahabat-sahabat kita Okay, so please share to all your members, your friends, your colleague Sebab if you want to have harmony at working space ataupun tempat kerja kita, we have to know your colleagues. You have to know what tick them, what inspire them, what is their strength, what is their weaknesses. So I think NLP dia membantu. Sebab bila kita sedar siapa diri kita, insyaAllah the way we see other people are a lot more sensitive compared to we are clueless about everything lah. Okay. So dah banyak memberi mukadimah. I think seeloknya kita memulakan siri kita yang ketiga pada hari ini untuk kenal siapakah diri kita Alright, okay. Suka saya nak start dengan quotation daripada Carl Jung. Carl Jung, C-A-R-L-J-U-N-G. Beliau merupakan psychiatrist dan psychologist yang cukup hebat di industri psikologi dan sebagainya. Ramai orang yang belajar psikologi mesti kenal nama beliau Dia seorang yang telah banyak memberi manfaat dalam bidang nilai Apa yang beliau pernah mengatakan sebelum ini yang mungkin akan menjawab setengah persoalan sahabat-sahabat kita semalam. Kenapa kita kena kenapa kita kena tengok kesedihan kita, kenapa kita kena tengok keburukan kita dan sebagainya. Well, this is what Carl Jung said dalam one of his quotation lah. Beliau mengatakan, until you make your unconscious conscious,
Saya ulang lagi sekali. Kepada sahabat-sahabat kita yang suka mencatat ni, tulis supaya kita boleh repeat balik untuk kebaikan rakan-rakan kita yang lain. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Boleh dapat semua sahabat-sahabat kita? Saya ulang lagi sekali. Saya ulang lagi sekali Until you make, okay, very good. Cik Su Fatlada Sailim Hub telah pun recap. Very good. Until you make the unconscious concept. Oh, Masya Allah. You direct your life and you will call it fate. Boleh faham tak maksud apa yang sahabat kita recap ataupun apa maksud Carl Jung. Jadi, kita selama ini kita tertanya-tanya kenapa saya suka marah, kenapa saya mungkin tak suka matematik, kenapa saya macam takut sangat nak buat bisnes, kenapa saya takut dengan orang yang garang, kenapa saya tak sabar, kenapa saya tak boleh tahan kalau orang tu kasar dan sebagainya. This is how you behave because of your unconscious mind. Dan cara kita bertindak daripada habit yang tak berhenti selama sejarah hidup kita. For example, I am 43 years old. You can imagine selama 43 tahun semua yang saya buat ni tanpa saya sedar, dan ada yang saya sedar, kesedaran saya cuma 5% aja. Ini dari segi matematik nisbah lah untuk kita lihat betapa besarnya, betapa powerfulnya unconscious mind ni. Kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi baru dalam bidang NLP ataupun minda ni, do not worry. InsyaAllah saya akan banyak berkongsi mulai hari ni dengan izin Allah. You will understand. So just sabar dulu, kita dengar dulu, and then kita melihat perkongsian sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah you will get the knowledge. Okay, Cik Nurli Yusof, sabar ya. Nanti saya akan menjawab soalan tersebut nanti InsyaAllah Okay, jadi apa yang Tuan Carl Jung mengatakan, beliau mengatakan kita kalau sentiasa hidup dengan mengikut apa yang unconscious kita lakukan, lama kelamaan kita akan ikut je. Satu, kita terima apa yang kita dah buat perkara-perkara yang tak baik. Jadi itu yang soalan pertama pada hari pertama tu, dia agak kepada ke arah negatif siapa diri kita tu kan. Yang benda kita benci tentang orang lain. Apakah yang kita lihat dengan diri kita yang benda yang sama kan. You see, all those things merupakan habit yang berlaku satu demi satu tanpa kita dah sedar pun. Kita rasa geram tengok orang, datang daripada kita punya sifat geram tentang diri kita sendiri. Itu yang kita nak jadikan dia clear, itu yang kita nak sedarkan, which is itu yang kita nak consciouskan. Sebab kita tak nak benda yang unconscious ni selama-lamanya dia akan menentukan masa depan kita. Jadi cukuplah selama 43 tahun contohnya diri saya ni, saya dah sedar saya mempunyai kekurangan sebegini, saya kena ubah. Jadi untuk saya ubah, saya harus conscious dulu. Itulah yang kita buat selama 3 hari ini untuk kita banyak bertanya soalan pada diri kita yang saya yakin sebelum ni mungkin tak pernah pun kita tanya soalan tersebut. Jadi ada situasi yang mungkin sahabat-sahabat kita akan rasa macam tak selesa. That is very normal That is very normal when you are going through change, insyaAllah for better reason lah. InsyaAllah. Okay? Alright. Jadi dia kalau okey, jadi bayangkan kita continue to live unconsciously, sebab unconscious kita kan 95%, dia direct hidup kita. You bayangkan semua keburukan yang kita dah tertanam selama ni kita tak sedar, dan dia akan memberi impact dalam silaturahim.
perhubungan suami isteri, perhubungan dengan anak-anak. Macam ada saudara kita bertanya saya pada hari itu, kenapa anak dia tak nak dengar cakap dia? Itu dah tiba waktu untuk kita audit diri kita dulu. Sebab sahabat-sahabat semua yang saya sayangi semua ni, there's no way we can change other people, ya. We have to change ourselves. Itulah yang Jalaluddin Rumi katakan tadi, ya. Jangan tengok universe, tengok diri kita. Yang keburukan pun kita ada, yang kebaikan pun kita ada. Jadi untuk kita nak berubah, we have to audit ourselves dulu. Jadi saya nak berbalik kepada unconscious ni, yang mana yang buruk pun katakan kita buat aja untuk masa depan. Ketika saya tengah bercakap dengan kalian semua ni, tanpa sedar bila kita dah repeat banyak kali, seperti yang kita contohnya bila kita bangun, kita pergi toilet, itu semua unconscious. Bila kita driving, kita automatic tangan kita dengan dekat tempat pegang steering tu, kaki kita automatic pegang minyak ataupun tekan brake, dia automatic. Kita tak berfikir dengan consciousnya. Mata kita bergerak, jantung kita bergerak. Kalau anak-anak kita buat apa, kita tersentak, kita tak plan benda tu. Itulah maksud unconscious. Benda yang kita tak plan tetapi dia wujud. Ya? Benda yang kita tak plan tetapi dia wujud. Jadi bayangkan selama ini, contohnya dalam situasi saya dan 43 tahun, saya buat je benda tu tanpa saya sedar. Apakah yang akan berlaku bila saya 44 tahun, 45 tahun, 46 tahun, sehinggalah saya mati? Na'udzubillah. Itu yang soalan ketiga semalam tu saya tanya, apakah kekesalan yang kita ada? Kita tak nak ada sewaktu kita dijemput sakaratul maut. Ingat tak saya tanya soalan semalam tu? Kenapa saya tanya soalan tu? Untuk kita sedar, apakah yang kita telah buat selama ni yang kita tak nak ada bila kita meninggal nanti? Na'udzubillah min zalik. Ingat tak? Saya tanya soalan semalam, sahabat-sahabat, siapa yang boleh pergi bagi saya thumbs up untuk yang dapat jawab soalan semalam tu? Jadi saya nak bagi pendahuluan dulu. Kenapa kita membuat siri pertama tentang pengenalan diri pada 2 hari yang lepas, ialah untuk kita jadikan benda tu conscious, benda tu zahir, benda tu kita nampak dengan mengaudit diri kita. Thank you Puan Rosnani Syuib, thank you, Masya Allah, Tabarakallah Puan Norani. Kita doakan Puan Rosnani, orang yang baik-baik semua ni, ya. Okey. Jadi ingatnya, bayangkan saya pernah cerita dengan Tuan Talib juga, kita dalam proses pembelajaran ni ada 4 peringkat kan. Unconscious, incompetent, jahil langsung dan tak tahu langsung. Kedua, conscious incompetent, kita dah mula tahu apa yang kita tak tahu. Ketiga, conscious competent. Keempat, unconscious competent. Inilah kita ni sekarang dengan benda-benda yang kita dah buat selama ni, yang tak baik, yang negatif, semua dah jadi hebat dah. Boleh nampak tak? Jadi kalau kita tak sedar, dia akan jadi automatik lah. Adakah kita nak jadi orang yang sentiasa reaktif ataupun kita nak jadi orang yang proaktif? Kepada sahabat-sahabat yang baru join, thank you for joining. Cik Alifa, waalaikumsalam. Semua sahabat-sahabat kita dah almost half an hour in talk. So just join, tak apa, kita catch up je lah. No worries, Cik Jamila baru join hari, tak apa. InsyaAllah you ada banyak kesempatan untuk tengok balik YouTube saya. Okay guys, so berbalik kepada kita punya unconscious competent, kehebatan tanpa sedar. Kehebatan tanpa sedar bukan saja dari segi benda yang positif, tetapi juga benda yang negatif. Betul tak? Contohnya bila kita dah marah, kita tersentak, kita malas, contohnya kita malas nak ambil action, kita suka menyalahkan orang, kita suka sedih tanpa sebab musabab yang zahir, mungkin perasaan lampau kita, mungkin kita punya memory, kita punya keputusan lepas, kesalahan kita, ini semua dah jadi unconscious competent. Dah jadi unconscious competent. Peringkat keempat tentang kemahiran sesuatu perkara. Tak kisah positif ataupun negatif. Apa yang saya tengah cakap ni ialah tentang kehebatan benda negatif. Okey, dan kita sangat penting untuk sedar benda ni sebab salah satu tujuan hidup kita ni ialah when we are more conscious about ourselves, percayalah cakap saya, you akan hidup lebih daripada dalaman keluaran. You akan bertindak more from inside to outside.
Bukan outside to inside. Outside to inside tu apa? Kita sentiasa mendapat reaksi orang dan kita terasa. Maksudnya kita mungkin ada isu dengan suami, isu dengan anak, majikan. Sebab kita cepat terasa. Sebab we are living from outside to inside. That is my second objective, yang mana kita nak lebih sedar siapakah diri kita. Sebab the more you are aware about yourself, insya-Allah kita akan operate melalui dari pedalaman ke luaran. Maksudnya kita menggunakan kekuatan dalaman kita untuk bereact dengan luaran. Puan Nolinda bertanya soalan saya nak meraihkan soalan ini dulu. Lepas jawab soalan-soalan part 1, means now in stage conscious competent. InsyaAllah, you are more aware. You are more aware of why you behave certain way. Why you think certain way. Sebab those question yang saya bertanya daripada 2 hari lepas, ada yang negatif. Dan ingat tak sahabat, semalam saya bertanya tentang legacy. Benda yang kita nak imagine. Benda yang kita nak jadi. Kita nak jadi orang bagaimana. Kita nak, ingat guys, imagination is free. So be creative. Sebab pertama kita tentang audit semua negatif kita. Dan semalam kita audit pasal positif kita. Kita bertulis apa yang kita nak capai. Apakah diri kita sewaktu kita dijemput oleh Allah kan. Kita nak mempunyai satu model of reality yang baru ya. Dengan kesedaran yang kita ada tentang masa lampau. Yang kita nak buang semua. InsyaAllah kita nak cipta yang baru. Therefore, kita jadikan semua yang keburukan kita ni, kita buang. Kita replacekan baru dengan yang baik. Okay? Sebab kenapa ya? Bila yang negatif tu, dia bertimbul-timbul dalam unconscious mind, kita sentiasa react dengan emosi kita, yang kita akan rasa tak sedih, kekesalan, fear dan sebagainya. Dia bukan positif, sahabat-sahabatnya. Dia menyebabkan kita punya emosi berdebar. Kita mungkin akan mengeluarkan hormon stres. Hormon stres ni akan menyebabkan mungkin kita tak cukup tidur. Kita tak cukup tidur, kita akan sentap. Kita akan rasa geram. Kita akan rasa marah. Dia tak memberi kebaikan pada kita langsung. Langsung tidak memberi kebaikan. Malah dia memberi keburukan. Bukan saja dari segi kesihatan diri, fizikalnya, yang mana mungkin kita akan mempunyai depression dan sebagainya. Bila kita negatif, orang yang kita interact pun akan mendapat impact negatif kita. Therefore, it is important for you to develop strong emotions, positive emotions, where you could always impress upon yourself to continue to have good action, hasil yang baik dalam kehidupan ya. Dan kepada saudara-saudara kita semua yang baru, sabar dulu ya. Contohnya macam ibu bapa kita. Ibu bapa kita yang bakal menjadi ibu bapa, kenapa kena ada awareness ni? Conscious parenting ataupun parenting yang sedar merupakan parents yang kenal siapa diri mereka. Sebab bila kita kenal diri kita, kita kenal apakah negativity kita, kita mula sedar kenapa kita ada negativity kita akan membentuk diri kita untuk menjadi parents yang lebih tenang. InsyaAllah, saya doakan semua sahabat-sahabat kita kat sini kita akan menjadi role modeling yang sangat bagus pada mereka. Kita akan mampu menjadi satu sebab musabab mereka menjadi orang yang bermanfaat pada masa depan ya. Okay. So far boleh follow sahabat-sahabat kita. Dan kita juga tak naklah menjadi mangsa keadaan dalam apa-apa situasi ya. Jadi bila kita kenal diri kita, oh I am sad like this because of this, saya nak jadi macam ni. So kalau kita sentiasa kita kenal, kita aware, insyaAllah. Sebab setiap negatif ni saya telah lalui dalam hidup saya. Saya dah lalui. Saya pernah rasa tak cukup, saya pernah rasa mangsa keadaan, saya pernah rasa diri saya ni selalu menjadi sebab musabab orang lain. Saya sentiasa rasa saya ni akibat daripada parenting yang mungkin tak memberi manfaat pada diri saya. Jadi perkara itu Allahu Akbar telah menjadi takdir masa lampau. Maka kita sebagai orang Islam tidak harus menyalahkan takdir. Kita harus berani melihat takdir tersebut untuk kita mencari ibrah dan berilmu untuk kita mengalih ataupun kita menganjak paradigma kita ke jalan yang baru.
We cannot blame the past. The past is our teacher. The past is the wisdom. Past, all our failure, all our sadness in the past, dia hanyalah untuk membawa kita ke paradigma yang baru, penglihatan yang baru, percakapan yang baru. Itulah yang dinamakan hijrah. Hijrahnya bukan Islam ke Islam sahaja. Daripada Islam baik ke Islam hebat, daripada Islam hebat, Islam sangat hebat. Sehinggalah kita dijemput oleh Allah, yang mana kita nak jemput dalam keadaan kita ni cukup diredai oleh Allah. Kita dijemput dalam keadaan Allah paling redha dengan kita. Kita dijemput dalam keadaan kita punya hati ni qalbun salim. Hati yang cukup tenang, hati yang cukup mempunyai nafsu mutmainnah, ya. InsyaAllah, ya. Jadi boleh follow sahabat-sahabat Jadi, okey, kenapakah perlunya kita sedar siapakah diri kita? Sebab kita ingin mencatat perjalanan baru untuk masa depan yang kita nak, which is one of the question yesterday. One of the question yesterday, apakah dia legacy yang kita ingin capai? Apakah legacy yang ingin kita capai dalam kehidupan kita? Itulah soalan semalam kan. Saya harap sahabat-sahabat kita ada banyak yang telah membuat latihan tersebut. Sebelum saya ingin ke topik yang baru pada hari ini, saya nak dengar perkongsian sahabat-sahabat kita yang dah join sebelum ni. Apakah mereka punya kesedaran tentang legacy mereka? Boleh saya dengar semua ni? Boleh saya share? Cik Suryani? So I will pause for maybe 2 to 3 minutes sebab saya nak sahabat kita type, share apakah yang telah you all dapat. Contohnya bagaimana you all nak mempunyai legacy, macam mana dalam hidup you all. Legacy tu cara kita, apakah yang harus kita tinggalkan sebelum kita, can somebody share with me please? Okay. I know Facebook ni lah benda yang agak lagging jadi saya akan continue, then I will read up later, okay? Okay, so what we want to achieve is, katakan kalau kita diberi satu taman yang cukup indah, ataupun well, think of it like Rauda, semua orang kenal Rauda kan? Masa first time saya kalau you all nak tahu, saya macam ada sahabat-sahabat kita yang telah berkongsi tadi, saya memeluk Islam pada tahun 2009, sejurus lepas bulan Ramadan, tak silap saya. Saya mendapat hidayah pada bulan Ramadan. Jadi one of the first next step that I took was to go to Tanah Suci. Saya rasa dalam kurang lebih 7 months post my journey to Islam lah, ataupun being a Muslim for the first time. Itulah cita-cita saya, sebab saya memimpi saya tengah bersujud dalam keadaan putih dan sebagainya. Saya menangis dan sebagainya. Saya ni macam ibarat saya tengah sujud dekat Tanah Suci ibaratnya lah Jadi saya pun melangkah kaki ke Tanah Suci seorang. Dan saya sampai ke Yaman dulu, lepas tu seterusnya ke Bumi Madinah. Saya ke Rauda. Saya berdebar sangat sebab orang kata Rauda tu macam penuh. Saya pun, Masya Allah, saya pun tak yakin lah sama ada saya dapat masuk ke tak Memang masa tu peak hours. Jadi saya pun masuk lah kan. Saya dipahamkan Rauda tu dengan ialah contoh ibarat syurga, taman syurga. Exactly bawah taman syurga kan. Jadi siapa yang duduk kat Rauda tu, kalau you tengok atas Rauda tu kan dia ada taman, gambar-gambar taman yang sangat cantik dengan warna-warna yang Masya Allah cukup indah Jadi imagine saya masuk Rauda tanpa sedar. Maksudnya I cannot imagine what it's going to be like. Saya cuma dipahamkan ia sangat penuh. Saya menggagalkan diri yang mana saya masuk ke Rauda tu waktu tahajud pukul 3 pagi contohnya. Saya sabar je merempuk manusia kena tolak dan sebagainya.
sabar. Saya dapat sangat dekat dengan makam Nabi Muhammad SAW. Sangat-sangat. Saya rasa saya punya tisu tu basah sampai saya punya hingus tu tak tahu macam mana kan. Non-stop. Saya bawa buku tebal tu, saya tulis semua doa-doa tu. Masya Allah, tabarakallah. Thinking about it can be emotional. Jadi saya sabar, saya berdiri. Saya dapat buat beberapa rakaat untuk tahajud. Tapi saya doa sangat, saya nak solat subuh. Jadi alhamdulillah saya diberi peluang untuk duduk. Oh, Masya Allah, it was one of the beautiful moments of my life lah, So there was I was there when I was 1 hour before subuh. Saya baca, saya tak reti baca Quran masa tu. Jadi saya baca doa je, saya imagine this is syurga. Of course kita punya limitation syurga tu macam mana kan, tapi itulah yang terbaik saya dapat waktu tersebut. Saya doa je. Sebab dikatakan doa kita dimakbulkan di Raudah. Saya doa. Saya tulis. Okey, sehinggalah Masya Allah, tabarakallah, saya dapat solat subuh pula tu kat dalam tu. Sehinggalah solat sunat duha. Bayangkan berapa jam saya dekat Raudah tu. Ini first time pula tu. Allahu Akbar. So, it was one of the best memory ever yang saya tak akan lupa. Jadi, okey, dah nampak dah semua sahabat-sahabat kita dah cerita tentang legacy. Okey, saya baca dulu Alhamdulillah, saya nak tinggalkan legasi tauhidik, mindset untuk nak Masya Allah, terbaik. Alhamdulillah dapat peluang menulis kisah impresi ketika fikir sama benda. Oh, Masya Allah, hebat. Okay, very good. Okay, saya nak tinggalkan sedekah jariah, ilmu, anak yang soleh, hafiz dan anak. Okay, pada Puan Madhia, very good. Masya Allah, tabarakallah. Please, be more imaginative. You write everything that you want to be yang tak pernah kita dapat selama ni, Puan Mardia, yang mungkin pernah kita idamkan sebelum ni. Tak mungkin, saya tak tahu apa dia. Only you know yourself. So you write down all this, and then apa yang saya nak cakap di sini, kita buang semua lalang-lalang yang ada kat taman tu. Inilah metafora ataupun analogi yang saya nak beri kat sini. Macam kat Raudah, macam saya tengok kat atas Raudah tu kan, dekat dia punya ceiling tu kan banyak cantik-cantik, tak pernah nampak pun, tak ada nampak lalang pun. Jadi apa exercise yang kita buat beberapa hari ni, kita sedar apakah lalang-lalang kita. Kita sedar kat manakah kulat-kulat kita yang busuk tu kan. Jadi minta maaf lah saya guna perkataan busuk tu kan. Jadi kita buang semua. Sebab kita nak taman kita bersih. Kita nak taman kita penuh dengan bunga-bunga yang cantik, bunga yang berwarna-warni, bunga yang berbau harum dan sebagainya. Ya. So itulah tujuan kita membuat exercise pada hari pertama dan juga kedua. Yang mana bila kita sedar segala kekurangan kita daripada semua kita punya unconscious mind yang telah bertapak beratus hari, berpuluh-puluh tahun. Jadi it's important for you to be aware bahawa wujudnya lalang-lalang yang kita nak buang, kita nak cantas, kita nak machine, kita nak buang semua. Inilah proses kita tengah machine semua ni. Kita tengah machine semua ni. Kita tengah mesin semua cantas, kita nak cantas semua lalang-lalang, kulat-kulat yang tak memberi manfaat pada akal kita. Kita nak mencari taman-taman bunga yang wangi, yang berserbak harum, bau kasturi dan sebagainya untuk kita tanam. Itulah yang kita nak capai pada hari ini. Boleh saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua boleh faham? Yes, akarnya sekali. Kalau akar yang buruk, kalau akar yang baik, Syekh Khatijah simpan ya. Sebab dia akan sentiasa menyubur lah ya. Cik Anidah Nurlina Salim, saya nak menyumbang kepada kebangkitan ekonomi Islam. Masya Allah, I love that. Yeah, as a Muslim, we have a role to play in our economy juga. We have to ensure that our keturunan semua mempunyai ekonomi yang baik. Kita nak anak-anak kita menjadi orang yang bermanfaat dengan menderma, menolong ya. Therefore, that was a very good point of reference lah for you in terms of you knowing itulah bunga yang you nak tanam. So, the whole past 2 days, you nak kenal taman you tu. Kat mana sudut yang ada lalang, kat mana sudut yang ada bunga. Yang bunga tu kita baja lagi, kita masukkan air lagi, kita bagi proses fotosintesis yang baik dengan matahari. Yang mana lalang-lalang tu kita buang. Kita cantas, kita buang jauh-jauh. Okay, the question here right now is, how are we going to do that?
How are we going to do that? Cik Saudara Talib kata saya nak tinggalkan sekolah untuk cetak. Masya Allah. Tahniah Cik Talib. Masya Allah, tahniah ya. Okey, so sekarang kita nak tahu kan bagaimana kita nak Cik Zarina Dermawan, kita semua orang biasa Cik Zarina ya. Tak ada antara kita yang luar biasa. Luar biasa tu pun dengan izin Allah ya. Jadi Cik Zarina ni merupakan orang yang luar biasa bagi saya, sebab if you are not luar biasa, Cik Zarina mungkin tak akan dijemput dalam majlis ilmu ni bagi saya lah. So you are special in your own way ya. Please look at that as a positive way lah Cik Zarina ya. Minta maaf saya cakap ni dari apa yang saya nampak lah ya. So this is the part I'm excited how we going to do about this. Cik Su Abdullah kata, okay, before you do this, you need to know yourself, ya Cik Su. So I would recommend highly for you to do all this exercise sebab it's very hard for us to do something without you knowing what you need to clear. Okay? Okay, siapa yang ingat kita punya carta yang saya pernah share sebelum ni, saya nak kongsi lagi sekali untuk kita punya reference point Okay, let me see whether I can share. Inilah first time saya menggunakan StreamYard. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya rasa ramai sahabat kita mungkin tak pernah tengok benda ni. Tak apa, I'm just sharing. InsyaAllah nampak Cik Su Abdullah, I'm from Singapore. I love Singapore as well. Such a clean country, Masya Allah. Amin, Puan Nolinda. That is also one of my dream. InsyaAllah kita semua akan mendapat. Okay, Alhamdulillah kita dah nampak slide ni. Okay, cuba tengok at the right corner. Okay, perubahan bermula dari menukar fikiran sehingga kita mendapat hasil yang baik. Kita punya semua lalang-lalang kita telah terbentuk di sini. Saya tengah move cursor saya. Semua lalang-lalang kita telah terbentuk di bahagian fikiran thoughts, sistem kepercayaan dan juga belief. Okay. Okay, Alhamdulillah. Jadi semua yang kita bincang semua ni terlindung under kita punya unconscious mind. Semua habit-habit kita ni ialah daripada bahagian tindakan lah ya. Habit tu ialah apa yang kita telah beri. Iaitu hasil ataupun tindakan kita punya habit, kita punya behavior. Semua under bahagian tindakan ataupun actions. Kita kena audit benda ni kan. Jadi perkongsian kita selama beberapa hari ni ialah untuk identify bahagian tindakan supaya kita nak menanam fikiran yang baru, sistem kepercayaan yang baru. Okey, sistem kepercayaan yang baru. Sistem kepercayaan inilah benda yang agak abstrak. Dia boleh diubah melalui penulisan affirmations, okey, melalui kita punya penanaman bunga-bunga thoughts yang baru. Bunga thoughts yang baru, okey. Jadi saya nak you all ambil gambar benda ni, simpan just to share just to share for our future reference lah. Boleh faham ya? Macam mana kalau tindakan tak selari dengan fikiran? Adakah macam tu? Nanti saya akan kongsikan Sabar dulu Cik Norin. It's a good question ya. Okay, so I'm going to stop share so that macam Cik Talib kata, you guys want to look at my face easier, right? Okay, saya dah stop share kan? Okay, so you all dah ambil gambar tu, tak apa. InsyaAllah kalau saya ada berkesempatan nanti, saya akan post dekat Instagram saya. Saya akan post dekat FB page saya. You all boleh tengok, balik banyak kali, banyak pun, tak apa. InsyaAllah dia akan jadi unconscious competent. Okay, saudara-saudara semua. Okay, dia akan jadi unconscious competence. Okay, so going back to my sharing, bagaimana kita nak mewujudkan
taman-taman bunga yang baru ya. Bagaimana kita nak mewujudkan taman-taman bunga yang baru. So memandangkan kita punya banyak sikap-sikap behavior kita merupakan kita punya pemikiran, kita punya pengalaman hidup semua ni datang daripada thoughts kita punya belief system. Jadi kalau kita nak ubah semua ni, kita pergi ke bahagian ini. Bahagian ini bagaimana? Ini yang saya kata pada hari itu, kita mula mengamalkan contohnya vision board. Vision board tu apa? Satu gambar raja yang mempunyai gambar dan sebagainya, ya. Dia sebab gambar raja ni dia lekat lebih daripada perkataan. Cik Zah Abdullah kata, okay, thanks tuan, saya dah sempat lukit. Oh, Masya Allah, tahniah. Saya suka kalau orang yang dah dapat ilmu ni dia cepat mengamalkan. Tahniah ya. Okay, so what I'm gonna give you few methods here. You just write down satu persatu ya. Satunya vision board. Vision board ni lebih kepada legacy, yang benda yang kita tak nampak lagi masa depan. Kita tulis, kita buat. Saya ada beberapa contoh kat sini lah saya tak tahu lah you all nampak ke tak. Ini agak personal tapi share ni sebab niat untuk apa. Saya pernah buat benda ni, saya pun tak ingat dalam 5 tahun yang lepas. 5 tahun yang lepas, tak silap saya ada satu gambar kat sini, iaitu gambar Kaabah kan. Kaabah, because I love it so much. I love it so much, the first experience yang saya dapat dekat Raudah, dekat Tanah Suci Makkah. Saya letak gambar raja ni dalam saya punya vision board sebab saya nak ziarah setiap tahun. Dan Alhamdulillah saya punya matlamat telah pun ditunaikan oleh Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah saya dah ke Mekah almost every year. Sebelum kahwin saya pun tak tahu, sebelum kahwin tu mungkin saya dah pergi sampai 7 hingga 8 kali jugalah Saya sentiasa ke Tanah Suci. Ada setahun tu saya pergi 2 kali. Setahun tu saya pergi pada musim sejuk dan juga pada Ramadan 10 malam terakhir. Dan itulah titik tolaknya saya dah melakukan last 10 days setiap tahun di Tanah Suci. Saya share ni satu perkongsian untuk kita mengamalkan vision board ni. Sebab vision board ni agak powerful sebab dia berunsur gambar raja. It goes to your right brain very fast. Sebab gambar raja ni ialah anda kita punya bahagian kita punya imagination. Okay, kita punya right hemisphere of our brain. Okay. So vision board is one of it. Second, journal kesyukuran. Ini lebih kepada tulisan. Journal kesyukuran ni ialah untuk kita bersyukur. Surah Ibrahim ayat ke-7. Surah Ibrahim ayat ke-7 mengatakan kalau engkau bersyukur, aku akan tambah lagi rezeki kamu ya. If you are grateful, I will give you more. If you are grateful, I will give you more. Cik Milas, thank you for your doa. Amin, amin. Cik Milas, please share, memberi mukadimah kepada sahabat-sahabat kita yang lain tak pernah dapat ilmu ni. Please kita nak tolong sahabat-sahabat kita yang lain, jadi please share. When you share, you care and you love, okay? Alright, so keduanya ialah dengan jurnal kesyukuran. Saya dah tunjuk dah semalam. Tak perlulah saya nak tunjuk lagi banyak kali. Inilah jurnal kesyukuran saya. Nampak tak esei ni? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Banyak sungguh kurniaan Allah ni tak dapat nak bayangkan. Syukur sangat. Jadi itulah contohnya kita menulis jurnal kesyukuran. Dan kita menulis setiap sifat mahmudah yang kita dapat sebelum ini. Dalam hari pertama, hari kedua kita telah banyak tulis sifat-sifat mahmudah kita. Kita oppositekan kepada sifat-sifat sifat-sifat mazmumah kita kepada sifat mahmudah. Maksudnya sifat-sifat buruk kita, nauzubillah min zalik semua tu, kita tukar kepada sifat kita punya sifat-sifat baik kita, yang mana insya-Allah saya doakan dia akan menjadi belief system yang baru. Dia akan menjadi belief system yang baru. I love Quran. I love my sister. I love to give sadaqah jariyah. I love to read Quran. I love to teach Quran. I love to berdakwah dan sebagainya. Okay. Saya pernah share dengan saya pernah
saya pernah share kepada saudara Talib ya. Saya pernah share dengan saudara Talib, saya memang anak-anak saya dah bagi sifat-sifat ni semua ataupun belief-belief ni daripada mereka kecil lagi, yang mana mereka pun saya pun tak tahu masa tu mereka boleh hafal ke tak. Saya cakap je, kalau you all nak tahu, anak saya yang pertama dan kedua ni memang dah ada sampai 25. Yasmin, dia boleh biji-biji, dia boleh hafal satu persatu. Dia punya sifat-sifat prinsipal dia tu dia boleh hafal semua. Masya Allah, tabarakallah. Inilah cara kita untuk kita imprint kita punya belief system yang baru. Ingat ya, putaran tadi tu kita nak tukar kepada thoughts dan juga belief. Kita nak menanam bunga-bunga baru ya. How? Apa lagi yang boleh kita buat? Kita dengar ilmu agama. Contohnya macam saya ni, Masya Allah, cetek betul lah ilmu saya ni. Cetek sangat, cetek secetek-ceteknya ilmu tu. Jadi saya suka mendengar ilmu-ilmu agama ketika saya berjalan, ketika saya driving. Saya sentiasa nak suburkan saya punya taman ni. Saya tak suka dengan benda yang lara, saya tak nak buang masa dengan benda-benda ni. Jadi saya ni orang yang sangat suka menjaga waktu. Setiap hari saya memang dah plan apa yang saya nak buat, apa yang saya nak fokuskan kehidupan saya supaya dia menjadi benih-benih yang positif sahaja. Salah satu caranya ialah untuk kita mendengar ilmu agama, dan Islam ni sangat luas. Ada kitab hikam, ada pengajian Asmaul Husna, ada pengajian tasawuf. Please tulis. So saya dah bagi 3 kan so far, 4 dah sampul ni. Vision board, legacy kita, cita-cita kita dan sebagainya. Semua yang baik-baik Ingat kalau kita tulis yang tak baik energi tu mungkin tak akan sampai lah ya. Kedua, journal kesyukuran untuk kita melihat apa yang ada, bukan fokus pada apa yang tak ada, sahabat-sahabat. Satu lagi, kita tak boleh nak compare dengan sesiapa sahaja. Setiap rezeki kita telah ditentukan di Lauh Mahfuz. Kita hanya kena bersyukur. Dengan bersyukur, Allah dah janji dekat surah Al-Ibrahim ayat ke-7 bahawa bila kamu bersyukur, aku akan tambah lagi rezeki kamu. Ya, itu ialah kita punya journal kesyukuran. Ketiga, buang semua sifat-sifat mazmumah, menggantikan dengan belief yang baru, sifat-sifat yang baru, sifat-sifat orang-orang baik-baik semua ya, ahli-ahli agama, sifat-sifat para sahabat, sahabiah dan sebagainya. Tulis, jadikan dia sebagai satu modul kehidupan baru. Keempat, dengar ilmu agama, tasawuf dan sebagainya. Jangan hati kita ni boleh terbentuk jadi hitam. Saya pernah dengar hadis mengatakan, saya tak ingat hadis mana, kalau hati kita tak dengar ilmu agama selama 3 hari, dia boleh dapat titik hitam. Saya tak berani saya cakap jujur. Saya memang pun pernah merasai, kalau tak dengar dalam seminggu pun rasa lain macam. Jadi saya memang kena dengarlah benda tu. I really have to listen sebab I'm really particular, sebab saya nak penghujung yang baik, insyaAllah. Amin ya. Kelima. So when you tanam your thoughts, your belief yang baru, your emotion, insyaAllah dia akan sentiasa subur lah. Ya, tak mungkin kita akan bahagia selalu, tetapi kita akan sentiasa bersyukur. Tetapi emosi kita dijaga, emosi positif daripada emosi negatif. Ya, mungkin kita lebih husnuzan, mungkin kita lebih tawakal. Ingat surah Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya pun sekarang diuji oleh banyak-banyak perkara pekerjaan dan sebagainya. Saya yakin semua tu akan membawa saya lebih kenal dengan Allah daripada saya serabut, dari saya berikhtiar dengan keras, saya berusaha dengan kuat, tetapi saya kena tawakal pada Allah. Jadi itulah emosi yang saya tengah didik pada diri saya. Ya, saya tengah mendidik emosi kesabaran juga. Okay, so far boleh sahabat-sahabat? Okay, now how to do this? Yeah, because saya dah bagi 5 tips kat sini. How to do this? Bagaimana kita nak buat benda agaknya ya? Kena faham sebagai orang yang terlatih dalam bidang hipnosis ni, kita mempunyai satu keadaan minda yang boleh absorb ataupun it is called suggestible state of your brain. Itu yang dinamakan anak-anak kita ni imprinting macam copy and paste, sebab mereka belum ada critical mind, yang mana Allah belum mengurniakan mereka akal critical, yang mana ia berbentuk pada sekitar umur 7 hingga 8 tahun.
Seperti kita ni semua dewasa dah penuh dengan kritikal, banyak kritikal. Jadi bila kita keadaan sedar ni, kita nak baik, tapi kita fokus pada 5% aja. Ingat your 95% dia harus dibentuk sewaktu dia lebih tenang. Contohnya masa tahajud. Itulah Islam cantiknya. Allah dah bagi semua tools. Kita bangun tahajud, kita bersujud, kita punya frontal cortex, kita bersujud, kita touch kita punya frontal cortex, kita banyak masukkan thoughts positif, doa, semua doa. Dekat surah Ali Imran banyak doa. Rabbana, banyak sangat. Ya. So how to do it? Dalam keadaan when your brain wave is much lower, dalam alpha mode, iaitu keadaan sebelum nak tidur. Jadi itu yang sebelum tidur tu kita kena emosi positif, sahabat-sahabat ya. Tak boleh nak keladak, tak boleh langsung nak gerak, tak boleh nak kita kena reset, kita kena belajar bersyukur, kita kena bertaubat. Salah satu cara kita bertaubat ialah beristighfar, as you all know. Therefore sebelum tidur, no matter how you feel, no matter how bad your day was, just be grateful that you still have time to be taubat tomorrow. So itu akan tukar you punya emosi. Itulah cara thoughts kita lah. Kita punya bunga-bunga kehidupan ni. Kita punya bunga-bunga kehidupan kita ni, kita nak tanam. Jadi ingat kalau 43 tahun dipenuhi dengan lalang-lalang, nak jadi baik, tak mungkin sehari, tak mungkin 2 hari, sahabat-sahabat ya. Kena sabar dan kena istiqamah. Mak saya ni Cina. Dia pernah bagi pepatah Chinese lah. Saya pun tak begitu nak translate sebiji-biji, tetapi kesimpulannya ialah mak saya pernah kata, kalau nak jadi baik ni dia memakan masa. Kalau nak jadi jahat tu sekejap je lah, tak sampai sehari pun dah jadi na'udzubillah min zalik lah, katanya mak saya lah. Itu hikmah orang-orang tua dulu. Jadi saya memang percayalah benda tu. Dalam ibarat konteks minda ni is exactly the right. So if you want to develop your positivity, your ability to develop bunga-bunga taman-taman syurga ni semua ni, you kena banyak buat apa yang saya cakap non-stop. Jadi sahabat-sahabat janji dengan saya pada hari ni bahawa kita semua lepas kelas ni kita akan mula berusaha untuk buat balik proses yang saya telah sebut tadi. Boleh sahabat-sahabat satu reflection diri tentang kursus yang kita lalui selama 2 hari ni. Kedua, kita menanam balik dengan 5 cara tadi. Ya, 5 cara tadi. Okey, boleh ya? InsyaAllah, bila kita dah buat ni, kita mungkin akan develop unconscious yang baru dengan izin Allah, iaitu mempunyai belief system yang baru, values yang baru. Kalau siapa yang belajar psikologi ada Maslow hierarchy, dia ada yang atas sekali ialah actualization. Semua orang nak mencapai itu. Kita sebagai orang Islam, kita nak mencapai redha Allah, which is I think is much higher than that lah, sebab dia benda yang tak nampak. Okay? Jadi, saya ulang lagi sekali, kita kena praktis banyak sangat ilmu yang saya dah beri selama 2-3 hari ni. Saya dah bagi step by step, very logical process. Satu persatu saya telah kupas daripada hari pertama, kedua, iaitu untuk reflection diri. Pada hari ketiga ni saya memberi satu langkah-langkah baru untuk kita develop kita punya new self, kita punya new belief, kita punya new thoughts. Bagaimana dengan 5 perkara tadi, vision board, journal kesyukuran, membuang sifat-sifat mazmumah, menukar sifat-sifat, tapi semua ni kena tulis ya. Dan mendengar ilmu agama, mencari guru-guru ya, dan akhirnya sedar tentang emosi kita dan constantly be prepared to change, reset. How to do it? Waktu yang tenang, waktu yang tak ada gangguan, tak ada stimuli, tak ada Facebook, tak ada phone, tak ada TV, tak ada anak-anak bising-bising, tak ada suami berdengkur dan sebagainya. Kita bangun, kita bertahajud. Kepada si suami pula, kita jauh daripada berletir dan isteri contohnya. Kita jauh daripada bingit-bingit kerja, kita jauh daripada bisikan benda-benda yang kita selalu dengar dan sebagainya. Kita fokus dengan Allah waktu tahajud, kita buat journal semua ni. Dia memerlukan usaha sahabat-sahabat, dia memerlukan usaha ya. Sebab kalau kita nak berjaya, kita kena berusaha. Itulah syarat-syarat saya untuk kita mendapat hasil dalam kita punya situasi untuk ke jalan yang lebih baik. Okey, jadi sekarang dah 6.40, saya pun nak tamatkan kelas secepat mungkin. Jadi suka saya berkongsi apa yang saya buat di sini.
cara saya menukar ataupun riset semua ni, saya suka tulis. Sebab bila kita tulis, kita dokumen kita dokumen ni, kita menggunakan akal, mata, tangan. Jadi kita menggunakan banyak kita punya tubuh badan. Jadi dia lebih lekat insya-Allah. Lebih lekat insya-Allah Jadi insya-Allah saya nak kongsi sekejap saja. Saya doakan saya dapat share lah. Saya pun tak begitu masya-Allah, tabarakallah. Okey, jadi okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh nampak sahabat kat sini. Apa yang saya share kat sini dalam format smart Saya share ni dengan ikhlas Jadi dengan ikhlas ni you all ambil aja pedoman ni, tak perlu nak copy 100%. Ini cuma contoh-contoh yang saya buat kepada diri saya. InsyaAllah kalau you all boleh buat benda yang sama, or you can do better than me boleh nampak ke? Alright, okay, so nampak tak apa yang saya fokus? Banyak dia ni panjang, tapi saya akan tunjuk sebilangan sajalah Ini saya anggap sebagai saya success journey. Saya tulis juga kat sini apa yang saya nak menang, winning measures, myself and I, apa task yang saya kena buat, iaitu spesifik Ini konsep smart, inilah bahagian spesifik lah. Okay, saya tulis apa yang saya nak buat kat sini. Contohnya saya buat gratitude journal. Contoh saya juga tulis priority, apa yang saya nak buat setiap hari, apakah measures dia bila saya buat dan sebagainya. Statusnya hijau, kuning tu ada yang buat, ada yang tak buat. Okay, lepas tu impact tu macam mana. Ini contoh yang saya buat. You all tak perlu nak ikut 100% sebab masing-masing mempunyai cara yang masing-masing contohnya kalau spiritual, apa yang saya nak buat pun ada kat sini. Ini contoh-contoh je sahabat-sahabat Okay, itu saja perkongsian saya. InsyaAllah you all dah dapat apa yang saya nak sampaikan. Okay, itulah cara kita dokumen apa yang kita nak capai. Kalau kita mempunyai impian ataupun niat tapi kita tak berusaha, dia takkan kekal sahabat-sahabatnya. Jadi kena ingat knowledge is not a power, it is just a potential power until you practice them. You berjaya ke, you gagal ke, you akan nampak hasil dia satu persatu. Okay. Jadi adakah cukup semua yang kita buat? Okay. Now, dalam waktu-waktu yang balance ni saya nak closekan secepat mungkin. Jadi saya nak minta semua sahabat-sahabat kita kongsi my Facebook, like my Facebook, so that you akan dapat semua sharing-sharing saya, semua nota-nota saya sebelum ni. My Instagram pun saya banyak ada gambar-gambar raja yang saya tulis, saya punya summary of my sharing. Follow my YouTube yang baru saya cipta supaya saya buat archive video-video ni. Jadi sahabat-sahabat yang tak join sebelum ni, no worries you all boleh tengok balik. Pada hari ini saya nak memberi satu lagi exercise tak habis lagi kita punya semua ni exercise ni sahabat-sahabat, tak habis lagi tau. Tak habis lagi. Ingat ada satu lagi exercise untuk kita muhasabah diri, untuk kita kenal diri kita. Inilah hari terakhir perkongsian saya tentang kenal diri. Jadi apa yang saya nak bagi exercise kat sahabat kita pada hari ini, besok bangun, cari satu tempat yang sangat sunyi, tulis satu surat cinta pada diri kita. Tulis satu surat cinta kepada diri kita yang mana selama ini kita abaikan, kita mungkin ignore, kita mungkin tak sedar, mungkin kita tak perasan, mungkin dengan kekhilafan yang kita ada, kita punya imprinting masa lampau, kita punya sejarah masa lampau, kita punya kesedihan masa lampau, kita punya kekesalan masa lampau. Semua ini kita tulis sebab kita dah tulis dah, minta maaf, kita dah tulis semua ni pada hari itu. Tak, sekarang kita nak buang. Kita nak buang yang lama semua ni. Kita nak cari semua yang lawang. Semua tu kita nak buang jauh-jauh. Kita dah sedar tu dah cukup. Kita dah sedar kita dah cukup. Hari ni kita dah tulis dah sifat-sifat muda yang kita nak. Sifat-sifat baik yang kita nak. Jadi yang lampau tu kita cari. Kita buang jauh-jauh Kita buang jauh-jauh. Kita tulis surat cinta pada diri kita menggunakan
imajinasi yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa, sahabat-sahabat. Percayalah, you'll be surprised as you write. You'll be surprised how much you simpan selama ni. Inilah masa untuk kita guna peluang, guna ilmu yang dah dapat ni, kita reset balik semua, kita tulis surat cinta kepada diri kita dengan panjang. Saya pun ada kat sini. Panjang tu, nampak? Saya tulis 5-6 tahun yang lepas. Saya tak malu nak share benda ni sebab saya memang ikhlas nak mengajar. Saya belajar ni masa kelas master NLP. Mahal saya bayar benda tu Masya Allah lah. Itulah ilmu Allah Jadi saya nak berkongsi kat sini. You all tulis dengan surat cinta kepada diri you all. Kalau tak pernah dapat daripada si suami, tak pernah dapat si isteri, tak apa. Tak dapat masa hari Father Day, tak apa. Tak dapat masa hari ibu, tak apa. You all tulis. Janji dengan saya kat sini selama 400 orang ni yang ada kat sini. Promise me that you will do this because you will practice this, insyaAllah InsyaAllah you will practice this sebab you want to love yourself. Sebab kita akan ke liang lahat seorang. Kita nak bertemu Allah dengan sifat qalbun salim. Hati yang tenang. Hati yang tenang dia kena sayang diri kita. Kena mencari kebaikan diri kita. Kena mencari kecantikan diri kita yang Allah telah beri dengan perfectnya. Allah telah bagi kita yang sebaik-baik, tuan-tuan, saudara-saudara, saudari-saudari, sebaik-baik. Selama hidup kita ni, kita tak sedar banyak benda yang kita dapat negatif, kita ada peluang untuk kita ubah. Kita ada peluang. Jadi inilah masanya untuk kita tulis satu-satu surat cinta yang sangat cantik kepada diri kita, yang sangat tulus, ikhlas kepada diri kita, yang mana kita tak pernah dihargai ke, tak pernah. Kita tulis sebaik-baiknya dengan penuh imajinasi, dengan penuh berdasarkan tauhid kepada Allah dan sebagainya. Okay. Dan you all tengok setiap hari surat cinta tu. Love yourself, because when you love yourself, you are capable of loving other people. Okay. When you love yourself, you will be capable of loving other people. Okay. Dan saya ingin akhirkan saya punya kelas kita selama 3 hari ni. Selama 3 hari ni yang saya buat dengan ikhlas, hanya dengan izin Allah. Saya sayang you all sangat kerana Allah. Tolong kita ikut apa yang Albert Einstein pernah berkata. Beliau berkata, orang yang inginkan perubahan tetapi membuat perkara yang sama, mungkin orang tersebut ialah kurang siuman. Betul kan saudara-saudara? Kita nak magic tetapi kita buat benda yang sama. Tak mungkin kita akan dapat magic. Kita nak jadi baik tetapi kita masih lagi hidup masa lampau. Kita masih lagi dalam sejarah kita, dalam kekesalan kita dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita inginkan perubahan, kita ingin menjadi orang yang mengambil langkah-langkah baru dan membuat perubahan, anjakan paradigma, sistem kepercayaan yang baru, thoughts yang baru dengan 5 perkara yang telah kita tulis tadi. Saya doakan all of you selamat dunia dan akhirat. Saya doakan you all mencapai husnul khatimah. Saya doakan you all berjaya dunia dan akhirat. Saya doakan sangat suami-suami, adik-beradik semua membuat perubahan, anjakan paradigma. Dan saya memohon setiap kita, saudara-saudari semua yang ada kat sini, bawalah saudara-saudara lelaki kita semua join saya dalam kursus-kursus yang saya bakal lakukan ni hanya dengan izin Allah, sebab saya nak bantu semua kita ni. Saya nak share dengan apa yang saya tahu, sebab saya tak nak share hanya dengan 400 orang ni. Sebab bila kita tukar satu Malaysia ni, bayangkan hasil tu macam mana. Change start with you. So write love letter to yourself. Invite all your husbands. Invite all your brothers. Join me in the journey of improving ourselves. Semua kita nak buat kebaikan kerana Allah saja, supaya satu hari nanti bila kita bertemu dengan Allah, kita dalam keadaan qalbun salim, hati yang tenang. Ya, hati yang tenang. Itu saja pada hari ini dan nak maghrib dah, tak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.